Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin, dan pada video kali ini saya ingin membuat satu tajuk atau ulasan terhadap bagaimana kita nak mengenal pasti sama ada satu berita itu palsu dan juga berita itu berniat jahat, supaya kita tidak berdosa dan juga tidak bersalah dari sudut undang-undang. Tuan-tuan, di zaman kini kita mendapat berita dengan pantas sekali. Jadi kita ada digital media dan juga social media dan sebagainya, maka kita boleh mendapat berita itu dengan sekelip mata dan juga apa orang kata real time, iaitu sewaktu perkara itu berlaku kita terus dapat. Kalau zaman dahulu kita kena tunggu surat khabar, dia keluar esoknya baru kita dapat tahu, ataupun benda tu dah berlaku, jadi bila ada siaran televisyen dan dia akan tunjuk pada kita pada waktu malam dalam warta berita dan sebagainya. Tapi sekarang ni perkara tu berlaku, maka terus kita mendapat dengan pantas. Jadi apabila kita mendapat dengan pantas, reaksi kita pun pantaslah, tanpa kita berfikir. Kita menggunakan emosi, tetapi kita menggunakan teknologi untuk menyampaikan emosi kita. Itulah yang salah, itulah yang sepatutnya kita jangan lakukan. Bukan sahaja ia boleh mendatangkan dosa, tapi ia juga boleh mendatangkan salah dari sudut undang-undang, menyebarkan fitnah ataupun berita palsu. Walaupun negara kita tak berapa kuat sangat terhadap undang-undang ini, kecuali kalau berita itu berkenaan dengan Sultan atau Yang di-Pertuan Agong, maka barulah polis bertindak. Tetapi kalau mengenai seseorang peribadi, rakyat biasa, maka benda itu berjalan tidaklah pantas dari sudut mengambil hukuman ataupun mengambil tindakan yang sewajarnya. Jadi ada 6 langkah atau tips yang amat penting untuk kita teliti ataupun untuk kita renungi sebelum kita memetik butang untuk menghantar dan memviralkan sesuatu berita. Yang pertama adalah fahamkan keseluruhan berita ataupun maklumat yang diterima. Fahamkan keseluruhannya, keseluruhan ceritanya. Jangan main dengar kata lepas tu terus hantar viral, marah-marah dan sebagainya. Ini telah menjadi satu dosa dan juga menjadi sesuatu yang salah di segi undang-undang, serta juga merosakkan hubungan antara komuniti ataupun kaum di dalam negara. Contohnya, beberapa individu satu ketika dulu dan juga beberapa NGO telah mengeluarkan kenyataan di dalam WhatsApp ataupun Facebook mereka, serta juga di dalam media tempatan, mengecam Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam kes beliau menjadi saksi kepada seorang India yang masuk Islam. Terus seolah-olahnya dituduh bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah orang yang mengenepikan agama-agama lain dan cuba membuat dakwah untuk bagi orang lain masuk kepada Islam. Ini ternyata adalah sesuatu yang tidak benar. Kalau ditunggu dan faham keseluruhannya, maka kita tahu bahawa budak atau pemuda itu sendiri yang hendakkan Datuk Seri menyaksikan beliau masuk Islam, iaitu beliau sudah pun masuk Islam, tetapi cuma dalam satu seremoni upacara yang patut dilakukan oleh Tuan Imam atau Kadi setempat, maka ketika itu Datuk Seri ada di tempat tersebut. Jadi ini adalah satu contoh yang cukup besar tentang bagaimana kita tak tahu keseluruhan cerita, dan terlalu banyaklah berlaku yang saya lihat kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh orang-orang awam dan juga civil rights society, yang mana mereka walaupun berniat baik tetapi mereka mendahulukan emosi lebih daripada rasional. Yang keduanya adalah untuk kita pastikan sumber berita tersebut.
Contohnya kalau saya mendapat apa-apa berita daripada isteri saya kata, kamu dapat daripada mana? Dia pun kata daripada kawan dia. Kawan kamu tu dapat daripada mana? Daripada berita mana? Daripada Malaysia Kini ke? Daripada Free Malaysia Today ke? Daripada satu sumber yang betul-betul dia tak boleh sangka buruk ke, dan sebagainya. Lalu jawapannya, saya tak pastilah, nanti tanya kawan. Bila tanya kawan, kawan tu pun tak tahu. Jadi macam ni tak boleh, tuan-tuan. Kalau tak tahu sumber dia, jangan buat apa-apa dengan berita tersebut. Jangan percaya, jangan sambung-sambung lagi. Ini tidak betul. Pastikan sumber dia yang boleh kita katakan dipercayai. Contohnya kalau surat khabar. Kalau sumbernya surat khabar, sebab surat khabar ni dia adalah suatu yang ada penyunting ataupun editor, dan juga mereka bertanggungjawab. Kalau mereka membuat fitnah, mereka boleh disaman berjuta-juta ringgit. Jadi janganlah kita kata berita ni datang daripada orang sebelah rumah macam tu saja, kita tak kenal. Kalau kita kata orang sebelah rumah, siapa nama dia? Siapa dia tu? Dia tengok ke benda tu? Pernah satu berita saya dengar pergaduhan India dengan Melayu, disampaikan oleh ibu mertua saya kata, mak dengar daripada siapa? Dia kata mak dengar daripada orang sebelah. Orang sebelah tu dengar daripada siapa? Tak tahu, dia dengar daripada ada orang lah, saudara dia duduk dekat Kampung Medan. Jadi berita-berita macam ni tak boleh, kita tak boleh sampaikan, dan ini adalah sesuatu yang cukup berbahaya. Jadi yang ketiganya adalah kita harus menunggu reaksi orang yang dituduh. Contohnya macam dalam kes Datuk Seri Anwar, ataupun di dalam kes Imam Nawawi, buku hadis 40, yang ramai orang bukan Melayu cukup marah kepada Kementerian Pendidikan. Tunggulah penjelasan daripada Kementerian Pendidikan dulu, tapi ini mereka tidak tunggu. Terus mereka melompat dan terus mereka mengecam dan mengutuk dengan cara yang tidak sopan. Jadi di sini menunjukkan bahawa hadis itu hanya digunakan untuk orang-orang Islam sahaja. Tak ada kaitan untuk kita hendak menyampaikan kepada orang bukan Islam. Dan atas tuduhan sama ada kita melebih-lebihkan Islam atau memberi, itu harus dilihat dan dibaca dulu hadis-hadis serta buku-buku tersebut. Ada yang mengatakan ada hadis itu berkenaan dengan peperangan, dan Kementerian Pendidikan telah mengatakan bahawa hadis berkenaan peperangan itu tidak dimasukkan ke dalam silabus. Jadi ini adalah perkara yang mana patut kita tanya dengan cara hormat. Tetapi kita tidak berbuat demikian, dan kita terus mengambil tindakan dengan secepat, dengan seemosi yang kita boleh. Dan ini adalah sesuatu yang akan merosakkan negara kita kalau kita menggunakan sosial media dan juga media dengan cara begini. Memang kita tak akan lama lah sebagai sebuah negara. Tapi kalau kita lihat pula langkah ataupun tips yang keempat. Yang pertama tadi, faham keseluruhan berita. Yang kedua itu adalah untuk kita pastikan sumbernya. Dan yang ketiga tu adalah kita tunggu sebentar kepada reaksi orang yang dituduh ataupun pihak yang dituduh sedemikian. Maka yang keempat tu pula adalah kita nak tengok sumber tadi. Siapa yang menyampaikan tu? Orang itu, adakah dia boleh dapat keuntungan daripada berita tersebut? Jadi contohnya kita tengok dalam kes seorang wakil rakyat dalam parlimen menuduh bahawa kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim cuba memberi dia rasuah, tapi dia tak ada bukti. Dan apabila dicabar, dia pun tarik balik dan juga telah minta maaf. Jadi hal demikian kita lihat bahawa sumber ini adalah seorang yang boleh mendapat untung daripada berita tersebut, seandainya berita itu benar pun. Jadi kalau berita itu benar, kenapa dia cakap dekat parlimen dan dia tidak buat laporan polis ataupun laporan kepada MACC? Jadi ini menunjukkan bahawa dia ada udang di sebalik batu. Jadi apabila kita tengok kerajaan perpaduan buat begini, buat begitu, hancurlah Islam, siapa yang cakap ni? Ini Muhyiddin ataupun Sadiq. Memanglah mereka ni nak mendapat keuntungan daripada berita tersebut. Ya, mungkin berita itu betul dan berita itu mungkin berita yang penting,
Tetapi tak semua yang disampaikan oleh orang-orang yang berkepentingan ini adalah suatu yang patut kita ambil secara serius. Jadi kebanyakannya adalah untuk kepentingan masing-masing. Jadi ini satu benda yang kita kena tengok, siapa dia yang penyampai berita tersebut. Yang kelima pula, kalau kita dah tahu semua aspek-aspek berita tersebut, maka kita cubalah juga untuk mendapat verifikasi daripada beberapa orang. Saya selalu telefon 2-3 orang dulu sebelum saya membuat reaksi dari sudut YouTube ataupun dari sudut penulisan saya. Saya tanya habis-habis dan baca apa-apa berita yang berkaitan sebelum saya membuat keputusan terhadap berita tersebut. Yang keenam ataupun yang terakhir sekali adalah apabila kita sudah mendapat semua maklumat dan juga sumber serta kita dah faham keadaan sebenar berita tersebut, maka kita nak kena tengok niat kita. Patutkah kita menyampaikan berita ini ataupun patut kita duduk diam sahaja? Kenapa saya kata demikian adalah kalau kita sampaikan walaupun berita itu satu yang mungkin benar, tetapi kita kena tengok impact dia kepada yang lebih besar. Contohnya, kalaulah kita kata ada orang daripada McDonald bagi makan orang Israel, jadi terus memang perkara itu betul, tapi McDonald yang dekat tempat lain, bukan dalam Malaysia. Jadi kalau kita sampaikan, maka semua orang akan tak makan ke McDonald, maka banyaklah pekerja-pekerja McDonald pun akan hilang pekerjaan mereka kerana tindakan McDonald di tempat lain. Jadi di situ adalah di mana kita menjadi tanggungjawab, dan kalau kita telah membuat seseorang itu hilang kerja, maka dosa itu kita kena tanggung sendiri. Kita tak boleh kata takkanlah kita berdosa, kita kan tolong orang Palestin. Tak juga, kita nak tolonglah cara lain yang mana tidak mengakibatkan orang boleh buang atau hilang kerja. Kenapa yang kita pergi buat benda yang boleh mengakibatkan orang hilang kerja? Yang kita kata mereka ini bagi duit banyak mana, kita pun tak tahu. Yang kita tahu dia bagi. Dan kita tahu juga bahawa bukannya McDonald atau Starbucks di Malaysia. Jadi di sini kita tengok niat kita ni. Kalau kita dapat berita sebegitu, kita nak kena tengok. Kalau tidak, kita pun tumpang sekaki terhadap kejadian yang buruk yang menimpa orang-orang lain. Di situlah saya memberikan 6 langkah atau cara supaya kita tidak lagi berdosa ataupun bersalah dari sudut undang-undang, dan yang paling teruk lagi adalah supaya kita merosakkan keharmonian hidup di antara kita, antara kaum dan juga antara manusia. Jadi di situ kita kena faham satu berita itu dengan secara keseluruhan, dan kemudian kita kena pastikan sumber itu sumber yang sahih. Selepas itu kita tunggulah sebentar untuk tengok ada tindak balas daripada orang yang tertuduh, serta kita pun mengadakan satu nilaian sama ada orang yang menyampaikan berita itu mendapat keuntungan atau tidak. Kalau dia dapat keuntungan, kita kena berhati-hati dan syak. Kemudian kalau boleh kita tanyalah beberapa orang, baca sebanyak yang kita boleh untuk kita pastikan sesungguhnya berita tersebut, dan akhir sekali kita kena buat keputusan. Kita nak viralkan ke tidak? Demi apa? Kalau kata demi Islam, Alhamdulillah. Demi kebaikan, Alhamdulillah. Tapi orang Melayu ada kata berbuat baik berpada-pada. Jadi kita jangan aku nak buat baik cara ni, tapi cara buruk yang lagi banyak akan berlaku dalam hal kita kononnya buat baik untuk agama ataupun untuk kaum kita sendiri. Jadi dengan itu saya harap kita bertindaklah secara matang, kita bertindaklah secara khemah, bertindaklah kita harapnya secara bertanggungjawab. Sebab baik buruk negara kita ini bukan kepada politician sahaja, tetapi kepada diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.